Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid semua? Ustazah harap murid-murid berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Dalam video ini, Ustazah akan mengajar pendidikan Islam tahun 5, bidang akidah di bawah tajuk Syirik Merosakkan Akidah. Baik murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran, mari bersama-sama Ustazah kita menadah tangan, kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid, seterusnya ialah objektif pembelajaran. Di akhir video ini, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud syirik dengan betul. Yang kedua, menyebut semula hukum dan dalil syirik dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul. Dan yang keempat, menyebut kesan syirik dalam kehidupan dengan betul. Baik murid-murid, apa itu syirik? Siapa tahu apakah maksud syirik? Baik, kita pergi kepada pengertian syirik. Apa itu syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tikad, perkataan dan perbuatan. Bahayanya syirik ni ya. Syirik boleh berlaku sama ada dari segi i'tikad, perkataan dan perbuatan. I'tikad ni pegangan kita ya. Jadi bahaya syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menyekutukan ni menduakan Allah. Jadi kita tengok nanti pembahagian syirik ya. Baik murid-murid, dalam Al-Quran juga ada menyatakan berkaitan tentang syirik. Dalil yang berkaitan tentang syirik dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Ini maksud surah Al-Baqarah. Dalil yang berkaitan tentang syirik. Baik murid-murid, seterusnya ialah hukum yang berkaitan tentang syirik. Apa hukum kita melakukan syirik ni? Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Jangan main-main dengan syirik ni ya. Nanti kita tengok apa perbuatan yang boleh dikaitkan dengan syirik. Ingat hukum dia adalah haram. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok pembahagian syirik. Jenis-jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua ya. Pertama, syirik jali. Dan yang kedua, syirik khafi. Kita tengok syirik jali. Apa tu syirik jali ni? Okey, tengok pengertian syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Yang ini syirik besar ya, dikenali sebagai syirik besar, iaitu syirik jali. Kita tengok contohnya kejap lagi ya. Okey, baiklah. Contoh syirik jali. Dikatakan syirik yang besar. Apa tu contoh dia? Menyembah berhala. Berhala ni apa? Patung. Ini menyembah selain Allah ya. Menyembah berhala, matahari seperti kaum Majusi dulu kan. Dia menyembah matahari, bulan atau lain-lain.
meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain daripada Allah. Maksudnya dia menyembah selain daripada Allah. Ini syirik jali, syirik yang paling besar ya. Baiklah, seterusnya kita tengok pada kesan syirik. Kesan syirik jali. Yang pertama, boleh membatalkan akidah kita, pegangan kita. Ya. Yang kedua, berdosa besar. Orang yang melakukan syirik jali ni jatuh kepada hukum berdosa besar. Ya. Yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih di akhirat kelak nanti, akan dijanjikan azab yang pedih. Baiklah, bagaimana cara kita menjauhi syirik jali? Ya. Ingat ni, cara menjauhi syirik jali, yang pertama, kita perlu mendalami ilmu tentang Islam. Ya, belajar agama Islam dengan mendalam ya. Jadi jangan kalau kita tak tahu sesuatu, kita diam sahaja. Jadi kita perlu bertanya dengan orang yang berilmu. Ya, jadi pelajarilah ilmu agama Islam. Okey, yang kedua, cara kita menjauhi syirik yang kedua, syirik jali ya. Istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu istiqamah. Istiqamah ni apa? Melakukan sesuatu perkara dengan berterusan. Istiqamah. Ya, melakukan sesuatu perkara ibadah secara berterusan. Ya, dan berdoa kepada Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita dijauhi daripada perbuatan syirik. Ya. Seterusnya yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Ya, apa yang Rasul suruh, itulah apa yang Allah perintahkan. Apa perkara yang Allah perintahkan? Jangan melakukan perkara-perkara maksiat ya. Jadi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Baiklah murid-murid, seterusnya kita kepada syirik khafi. Apa tu syirik khafi? Okey, pengertian syirik khafi, tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Syirik ni syirik kecil, syirik khafi ya. Dia tidak meletakkan Allah tu sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Maksudnya dia melakukan sesuatu tu inginkan pujian daripada orang lain ataupun inginkan balasan daripada orang lain. Baiklah, kita tengok contohnya. Contoh syirik khafi ni ya. Kita tengok contoh dia riak. Riak iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam dialog ni, jom ambil gambar, mesti orang puji saya. Maksudnya dia pergi melakukan menderma, itu adalah sesuatu yang baik, tetapi niat dia menderma itu kerana inginkan pujian. Ya, jadi ini adalah salah satu syirik khafi, syirik yang kecil. Ya, riak. Baiklah, seterusnya ialah bagaimana cara kita menjauhi syirik ya. Kita tengok cara menjauhi syirik khafi. Okey, melatih diri supaya ikhlas. Ikhlas melakukan sesuatu ibadah. Ya. Kita menderma bukan sebab kita inginkan pujian, tetapi inginkan keredaan daripada Allah. Ya. Ataupun kita solat sunat. Solat sunat bukannya kita ingin riak, nak tunjuk-tunjuk kepada kawan ataupun orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu tu, solat sunat tu, ikhlas kerana Allah. Seterusnya, cara menjauhi syirik khafi. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Ini yang seperti Ustazah bagi tahu tadi, kita menolong seseorang ataupun kita menderma, sebaiknya kita sembunyikan perkara tersebut. Tidak perlu dihebohkan, tidak perlu diperbesarkan supaya orang tahu. Oh, si A ni kaya, kita perlu puji dia. Jadi di situ akan timbul perasaan riak dalam diri kita. Jadi kalau sesuatu perkara yang kita buat kebajikan, lebih baik kita sembunyikan. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan.
Faham ya perkataan hebat ni? Maksudnya dia melakukan sesuatu, dia rasa diri dia yang hebat. Sebagai contoh, si A menang dalam pertandingan badminton. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa itu adalah usaha dia, bukannya daripada pertolongan siapa-siapa. Ingat ya, sesuatu perkara itu datangnya daripada Allah. Yang memberi sesuatu perkara itu adalah Allah. Lebih baik kita kata Alhamdulillah, saya berjaya. Ya. Jangan merasa perasaan kita ni hebat daripada orang lain. Ya. Hebat daripada segalanya. Okey, seterusnya kesan syirik khafi. Kesan syirik khafi menghapuskan pahala amalan, ya. Segala amalan kita, segala yang kita buat itu terhapus, ya. Syirik khafi. Seterusnya yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang melakukan syirik. Okey, seterusnya yang ketiga, hidup tidak tenang. Orang yang melakukan syirik khafi ni hidupnya tidak tenang. Sebagai contoh, dia melakukan suatu perkara mengharapkan pujian orang, tetapi orang tidak puji dia. Dia rasa, kenapa orang tak puji aku ni? Kenapa? Dia rasa sentiasa resah. Ya? Baiklah. Secara kesimpulan dalam pembelajaran kita, iaitu syirik merosakkan akidah, kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Jadi, sentiasa belajar ilmu pengetahuan tentang Islam, ya, mendalami ilmu pengetahuan untuk kita sama-sama menjauhi perkara-perkara syirik. Itu saja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.